Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nona Jaha binti Muhammad Khair. Nama matrik P131666 dan di dalam video ini saya akan membentangkan tugasan analisis sejarah yang bertajuk Perjanjian Damai Jaffa pada tahun 1192 Masihi dan ianya daripada perbandingan naratif Ibnu Al-Asir dan Karl Hillenbrand. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Azmul Fahimi Kamaruzzaman yang merupakan pensyarah bagi kursus PPPQ 6713 iaitu kaedah penulisan sejarah, dan pembentangan video ini merupakan syarat pemarkahan bagi kursus tersebut. Di dalam video ini, saya akan membentangkan 6 item yang terdapat di dalam analisis sejarah, iaitu item yang pertama, apa yang hendak dikaji, iaitu Perjanjian Damai Jaffa 1192 Masihi dan perbandingan naratif Ibnu Al-Asir dan Karl Hillenbrand. Yang kedua, bilakah berlaku Perjanjian Damai Jaffa ini? Yang ketiga, di manakah berlaku Perjanjian Damai ini? Yang keempat, kenapa kajian ini dijalankan? Yang kelima, siapakah figura yang berada di dalam kajian ini? Dan yang keenam, bagaimanakah Perjanjian Damai Jaffa 1192 Masihi ini berlaku? Item yang pertama ialah item kajian yang hendak dikaji menerusi tugasan analisis sejarah ini ialah perbandingan naratif Perjanjian Damai di Jaffa pada tahun 1192 Masihi sebagai penamat bagi Perang Salib Ketiga antara catatan sejarah Ibnu Al-Asir dan juga karya Karl Hillenbrand. Dua karya utama yang akan dibentangkan di dalam perbandingan naratif ini iaitu karya Al-Kamil fi At-Tarikh yang ditulis oleh Ibnu Al-Asir dan juga The Crusade Islamic Perspective yang merupakan karya daripada Karl Hillenbrand. Item yang seterusnya adalah item bilakah berlakunya perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku pada tahun 1192 Masihi iaitu ketika Perjanjian Damai di Jaffa, dan ianya terjadi semasa akhir Perang Salib Ketiga pada tahun 1189 Masihi sehingga 1192 Masihi ketika era pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Item yang ketiga adalah di manakah berlakunya perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku di Jaffa, Palestin. Item yang keempat iaitu item kenapa kajian ini dijalankan. Jadinya hasil naratif yang dibandingtara antara sejarawan Islam dan juga sarjana Barat. Kajian Perang Salib Ketiga ini membuktikan bahawa terdapat pelbagai halangan dan pertempuran yang sengit di antara dua pihak, namun kedua-dua watak utama dalam ekspedisi Perang Salib Ketiga ini iaitu Salahuddin Al-Ayyubi dan Richard D. Lionheart tidak dapat mampu mengatasi antara satu sama lain dalam sejarah Perang Salib Ketiga. Kenyataan ini merupakan kenyataan Spencer pada tahun 2021. Dan selain itu, hasil penulisan kebanyakan sarjana berkaitan Perang Salib Ketiga sepanjang abad ke-20 dan ke-21, para sarjana melihat di mana para sarjana ini semakin dilihat melangkaui naratif asal di antara Salahuddin Al-Ayyubi dan Richard D. Lionheart, sehinggakan wujudnya timbang tara yang tidak seimbang di antara dua belah pihak ini, dan hal ini menyebabkan skop kajian ke atas Perang Salib Ketiga ini perlu dikecilkan dan dipelbagaikan. Maka analisis sejarah ini perlu dilihat tentang bagaimana Perjanjian Damai di Jaffa ini pada tahun 1192 Masihi itu boleh menjadi titik akhir keputusan di antara dua pertempuran hebat dan masyhur dalam Perang Salib Ketiga ini. Di dalam kajian ini terdapat dua figura yang berada di dalam kajian ini iaitu Salahuddin Al-Ayyubi dan juga Richard D. Lionheart. Seterusnya kita akan lihat biografi Salahuddin Al-Ayyubi.
Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 Masihi dan mangkat pada tahun 1193 Masihi, dan Salahuddin Al-Ayyubi merupakan pengasas kepada kerajaan Ayyubiyah dan juga penguasa di Mesir sehingga kemangkatannya. Salahuddin Al-Ayyubi menjadi penguasa kepada beberapa negara Islam lain di bawah penguasaan Nuruddin Zanki selepas kemangkatan Nuruddin Az-Zanki, dan dikenali sebagai panglima Islam yang paling hebat. Berikutan pertempurannya dengan Richard D. Lionheart yang berjaya menundukkan Richard D. Lionheart di bawah sebuah perjanjian damai di Jaffa. Salahuddin Al-Ayyubi menghabiskan usia muda bersama bapa saudaranya Asaduddin Shirkuh dan dilatih menjadi tentera Islam yang hebat bermula usianya yang kecil. Manakala pada usia remaja, Salahuddin Al-Ayyubi mula mempelajari selok-belok politik perang salib di antara kerajaan Islam dan juga kerajaan salib. Salahuddin Al-Ayyubi melibatkan diri bersama bapa saudaranya ketika Perang Salib Kedua di bawah penguasaan Nuruddin Zanki, dan di dalam penulisan sejarah, Salahuddin Al-Ayyubi lebih dikenali sebagai figura yang membebaskan kota Baitul Maqdis daripada kerajaan salib kembali kepada penguasaan kerajaan Islam. Seterusnya kita akan lihat biografi Richard D. Lionheart. Richard D. Lionheart ataupun Richard the First of England lahir pada tahun 1157 Masihi dan mangkat pada tahun 1199 Masihi, merupakan Raja England daripada tahun 1189 Masihi sehinggalah kemangkatannya. Richard D. Lionheart ini memerintah sebagai Duke of Normandy, Duke of Aquitaine and Gascony, Lord of Cyprus dan juga Deputy of Brittany. Richard D. Lionheart ini dikenali sebagai Richard Coeur de Lion atau Richard D. Lionheart disebabkan kemasyhuran sebagai panglima tentera dan juga pahlawan yang hebat dalam dunia barat. Ketika berumur 16 tahun, Richard D. Lionheart ini telah menjadi panglima tentera untuk menghentikan pemberontakan di Poitou semasa peristiwa menentang ayahandanya. Richard D. Lionheart ini merupakan penggerak utama tentera kerajaan salib dalam Perang Salib Ketiga, dan beliau memimpin kempen ketenteraan sepenuhnya setelah pulangnya Philip Augustus, iaitu Philip II of France, di mana situasi ini buat pertama kalinya menemukan Richard D. Lionheart dengan panglima tentera Islam, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Item yang terakhir yang kita akan lihat di dalam tugasan analisis sejarah ini ialah bagaimanakah perjanjian damai Jaffa 1192 Masihi ini berlaku. Maka kita akan lihat dari sudut dua naratif, iaitu naratif perjanjian damai Jaffa 1192 Masihi menurut catatan sejarah asli Al-Kamil fi At-Tarikh karya Ibnu Al-Asir, dan juga hasil perbandingan catatan sejarah sejarawan Islam daripada kajian sejarah yang ditulis oleh Karl Hillenbrand yang berjudul The Crusade Islamic Perspective. Berdasarkan naratif perjanjian damai Jaffa 1192 Masihi menurut catatan sejarah asli Al-Kamil fi At-Tarikh yang ditulis oleh Ibnu Al-Asir, perjanjian damai Jaffa ini berlaku pada 1 September 1192 Masihi dan sebuah perjanjian termeterai antara kerajaan Islam dan kerajaan salib. Perjanjian ini termeterai kerana hasrat Richard D. Lionheart sendiri yang sudah kehilangan sokongan penuh dan kekurangan tentera yang sangat banyak. Maka pada awalnya perjanjian damai ini tidak dipersetujui oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Namun pendirian Salahuddin Al-Ayyubi berubah apabila para Amir Ayyubiyah berunding dengannya dan memberi pencerahan akan kesan memanjangkan peperangan sehingga musim sejuk yang bakal berlaku tidak lama lagi, dan kebanyakannya memberi kesan buruk kepada orang Islam sendiri. Maka para Amir juga melaporkan berkaitan keadaan tentera Islam yang semakin penat dan hampir tenat pada waktu itu. Bagi pihak Richard D. Lionheart pula, Richard D. Lionheart turut menawarkan pengembalian semula wilayah jajahan Islam.
dan kedua-dua belah pihak ini bersetuju sebagaimana yang diatur oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan pertimbangan ke atas permohonan orang Kristian untuk berziarah ke kota Jerusalem. Dan semasa proses mengangkat sumpah, terdapat seorang tokoh berkata kepada Salahuddin Al-Ayyubi yang menyatakan bahawa ketahuilah bahawa tidak ada seorang pun dalam Islam yang melakukan apa yang telah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan tidak pernah orang salib kehilangan sebanyak yang mereka miliki dalam tempoh ini, dan orang salib telah mengira jumlah pejuang yang datang melalui laut untuk menyertai ketenteraan salib ini dengan jumlah 600,000, di mana hanya satu daripada 10 daripada mereka telah pulang ke rumah, dan ada yang daripada mereka ini telah dibunuh, dan juga ada yang mati, dan juga ada yang tenggelam. Sebagai imbalan, kerajaan salib mewakilkan Count Henry sebagai wakil bagi pihak salib bagi menjaga wilayah Kristian yang berbaki di Jerusalem. Kita akan lihat pula hasil perbandingan catatan sejarah sejarawan Islam daripada kajian sejarah The Crusade Islamic Perspective yang merupakan karya Karl Hillenbrand. Menurut Karl Hillenbrand 1999 Masihi, tentera salib mengepung Akka dan berkuasa sepenuhnya pada tahun 1191 Masihi, dan kekalahan Salahuddin Al-Ayyubi dalam siri perang salib ketiga ini dikatakan berpunca daripada Salahuddin Al-Ayyubi yang memandang remeh terhadap struktur armada laut. Dan kenyataan ini terbukti terlihat dalam karya Imaduddin Al-Isfahani yang menceritakan bahawa perairan di kota Akka pada waktu itu paling kurang terdapat 552 kapal, sehingga laut tersebut berubah menjadi hutan tiang layar kapal. Dan selama berlangsung perang salib ketiga, Salahuddin Al-Ayyubi dan Richard de Lionheart ini berunding tentang Jerusalem. Richard de Lionheart bersumpah tidak akan berdiam diri dan tidak membiarkan Jerusalem tetap dikuasai Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi mempertahankan dengan tegas bahawa Jerusalem bagi kami sama seperti Jerusalem bagi kamu. Dan bahkan bagi kami orang Islam, Jerusalem jauh lebih penting kerana Jerusalem merupakan tempat Nabi kami melakukan perjalanan malam dan tempat orang-orang berkumpul pada hari kiamat. Jadi jangan bayangkan bahawa orang Islam akan ragu-ragu dalam peperangan ini. Dan tentera salib meraih kemenangan ke atas Salahuddin Al-Ayyubi semasa perang salib ketiga. Namun perang salib ketiga ini berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1192 Masihi dan dengan kesepakatan bahawa kerajaan salib akan menguasai sebahagian besar wilayah laut, sementara Jerusalem tetap berada dalam kekuasaan kaum Muslim. Secara kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahawa hasil kajian ini mendapati tidak ada perbezaan yang ketara di antara naratif asal Ibnu Al-Asir berkaitan perjanjian damai Jaffa 1192 Masihi dan juga kajian catatan sejarah yang ditulis oleh Karl Hillenbrand. Namun, menerusi karya Karl Hillenbrand ini didapati bahawa beliau banyak membuat perbandingan beberapa naratif sejarawan Islam yang merekodkan catatan sejarah asli seperti Bahauddin Ibn Shaddad, Imaduddin Al-Isfahani, Abu Syamah, Al-Qadi Al-Fadil dan Ibnu Al-Asir. Dan hal ini berikutan kerana setiap penulis membawa catatan sejarah dan naratif dan serta bias yang berbeza ke atas Salahuddin Al-Ayyubi. Dan tanpa mengenepikan karya sejarawan Islam yang asli, oleh kerana metodologi perbandingan naratif catatan sejarah yang digunakan oleh Karl Hillenbrand ini, maka dapat dibuktikan bahawa karya The Crusade Islamic Perspective adalah relevan untuk diguna pakai bagi panduan pengkaji dalam bidang sejarah, khususnya berkaitan perang salib ketiga.